kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Adam pasti menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Darahmu
Terdengar suara azan, tinggalkan semua urusan. Ayo, ayo mari teman, laksanakan perintah Tuhan. Namun kau katakan nanti sekejap lagi. Kau sering katakan tunggu atau pergi dahulu. Bergema alunan azan, memuji kebesaran Tuhan. Ayo, ayo semua insan, mari menuju kejayaan. Namun katamu tiada waktu, biar saja berlalu. Dibuai helah duniamu, seakan tak bersyukur. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. Insan terlupa janji kepada Tuhannya, terus mendustakan kemuliaan Maha Esa. Oh, oh, oh. Terdengar suara azan, tinggalkan semua urusan. Ayo, ayo mari teman, laksanakan perintah Tuhan. Namun kau katakan nanti sekejap lagi. Kau sering katakan tunggu atau pergi dahulu. Bersama kita menunggu seruan lima waktu. Semoga teguh dan baru tunjang agamamu. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. Insan terlupa janji kepada Tuhannya, maka nikmat Tuhan yang manakah telah engkau dustakan. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. Bersama kita junjung perintah Yang Maha Esa. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. Manusia terlena dalam mimpi indah, cinta dunia yang fana hanya sementara. cinta kepada dia, kekasih
dan biasa. Wujud jua, hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya
Saza. Oh ya, sedih kita kita lagi. Blackpink kan. Sihat lah, cuma tadi bau sikit dalam kereta. Tak boleh nafas lagi. Hari ini kita nak habiskan perbincangan biografi yang Osman bin Affan. Suara saya okey tak? Tak boleh bising? Betul? Tak tak? Itu saya nak. Tak boleh. Betul? 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 Baru dengar? Ya betul? Kat luar? Sini. Nak biarkan ke macam? Yang apa tu Syed? Yang apa tu? Bunyi nama lah. Macam-macam. Jadi Haji Ben pun sakit lah. Ha? Dia sakit? Haji Ben sakit, Makom sakit. BC. Oh, Ya, insyaAllah. Afwan lah. Ya. tak apa. InsyaAllah. Tak, bunyi apa? Bunyi. Dia masuk tu tak bunyi? Alamak. Tak boleh pula, dia saya pula. Ustaz nak betulkan eh? Apa? Ni. Kuat sangat ke? Dengar tak dengar? Ya ke? Ke tak boleh kuat sangat? Ada macam echo gitu kan? Tapi diganggu ke tak? Tak ganggu? Betul? Okey. Kalau tak ganggu tak apa lah. Jadi kalau saya tak. Ganggu saya betul. Cuba lagi, cakap cuba lagi. Okey tak? Kadang-kadang ada, tak ada. Macam cik semua. Dia main lah. Dia main ni. Tak apa lah, okey je. Tak apa. Saya kat awak. Tak apa. Busy je. Kecoh je. Tak apa. Sila. Betul. Tak boleh tak apa pun susah busy. Okey? Boleh. Jazakallah. Okey, kita berada di surat berapa hari ni? 49 Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan tentang biografi Osman bin Affan berkenaan dengan di sini kesaksian Aisyah putera Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Imam Ahmad berkata, Abdus Somad telah mengatakan kepada kami dan berkata, Fatimah binti Abdul Rahman telah mengatakan kepadaku bahawa dia berkata,
ibuku telah menceritakan kepadaku bahawa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengutus pakciknya. Salah seorang anakmu mengirimkan salam untukmu dan bertanya tentang Osman yang sedang dicela oleh orang ramai. Beliau menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat Osman. Demi Allah, waktu dia sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang menyandarkan belakangnya kepadaku dan Jibril sedang menyampaikan wahyu Al-Quran. Beliau bersabda, tulislah wahyu tersebut ya Uthayy. Uthayy ni Osman ni. Okey, cuma dia guna nombor apa? Bohai. Panggilan orang Arab terhadap orang yang disayangi. Biasanya kita guna macam tu lah orang Arab ni. Dia bila kita kecilkan ucapan ini panggil isim tasghir. Kalau dalam bahasa Arab panggil isim tasghir. Isim tasghir ni dia ada beberapa penggunaan. Tapi kalau penggunaan di dalam teks yang begini ya, ia bermaksud untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi kita panggil ini sebagai isim tasghir. Tasghir ni maksudnya kita kecilkan. Ini kecil. Kecil ni bukan kita nak kata ia tanda kita rendahkan nama tu. Tapi maknanya sebagai tanda kasih sayang kita. Jadi biasanya kita kecilkan nama contoh apa ya? Apa dia? Kalau jumpa nama saya kan, kalau orang yang Singkatan bukan singkatan, dia ada satu cara dalam orang Arab ni, kita bila kita sayang seseorang tu ataupun panggil manja kan, kita akan kecilkan nama dia. Macam Osman jadi Husain, macam tu. Okey, tapi dia bukan kita kata orang lain, tapi dia. Kalau Sakinah jadi Sukainah. Sakinah kecil. Kan? Siapa nama? Cik Razia boleh tak? Cik Razia tak boleh lah. Cik Aisyah Aisyah. Kalau Aisyah, ya Aisyah dia boleh kan? Wahai Aisyah. Jadi tahu dia orang tu bila dia panggil kita, dia isim tasghir. Okey, ataupun dengan panggilan nama yang mengecilkan nama kita kan? Maknanya dia panggil dengan penuh kasih sayang. Itu maksudnya. Jadi sini Nabi panggil Osman dengan Uthayy. Okey, Uthayy maksudnya dia kecilkan nama Osman tu sebagai satu bentuk kasih sayang. Okay. Ya, Osman tu jadi Uthayy. Okay. Uthayy. Tasghir ni selalu we use for names saja, Zaza. Nama. Panggilan. Only for names tak. Nama. Biasa kan. Kadang-kadang benda pun boleh juga. Uthayy. Macam nama Anissa kan? Anissa. Pernah dengar nama Anissa? Maknanya dia kecilkan nama tu untuk tunjukkan lebih comel lah. Lebih comel, lebih sayang, lebih dekat hati kan? Tapi maknanya sama. Tak ada, cuma penggunaan ini dia lebih kita kata untuk menunjukkan satu panggilan yang penuh kasih sayang, penuh rasa manja, penuh dekat dengan hati. Kalau nama saya Sukainah, betul lah. Kalau orang panggil saya Sukainah, kalau perempuan tak tahu, kalau lelaki yang macam kan Sukainah. Jadi tahu Sakinah kecil. Kalau kita ada anak, mungkin anak kita yang pertama Sakinah, anak kedua kita letak Sukainah. Macam tu lah. Sakinah kecil kan. Bukan kita kata, maknanya mak dia tak sayang kan, yang first Sakinah. Bukan gitu, tapi nak tunjukkan dia kecil lagi. Kecil lagi, comel lagi lah. Ada bentuk penggunaan macam tu. Jadi bila Nabi punya Uthayy, di sini kita lihat Nabi letakkan panggilan itu sebagai sebuah panggilan yang penuh dengan kasih sayang.
Jadi isim tasghir yang digunakan di sini, Aisyah kata bila Nabi dah panggil seseorang tu dengan isim tasghir atau dengan nama yang menunjukkan orang yang dikasihi, maknanya Osman ini adalah orang yang dimuliakan oleh baginda Nabi SAW. Okey, tapi yang ni untuk orang Arab lah, orang Melayu, nama Melayu tak boleh jadi. Okey, kalau Ramnah tak boleh. Jadi Rumainah tak kena. Tak kena. Jadi nama bahasa Arab yang boleh, baru dia boleh jadi isim tasghir. Dia ada cara penggunaan dia. Okey, kalau dia macam susah lah tak apa. Itu nak masuk kelas bahasa Arab lah Kalau masuk bahasa Jahari tak payahlah. Tak payah faham, dia faham dia begitu. Baik, di sini terlihat Aisyah berkata, tidaklah Allah menempatkan seseorang pada kedudukan seperti itu. Jadi bila Nabi SAW dia duduk dengan Aisyah, kemudian Jibril datang menurunkan wahyu, dan pada waktu itu Osman juga turun ada. Kan? Kita dapati bahawa Jibril memberikan rasa penghormatan kepada Osman. Maknanya kita tak kata di sini, kata lain, Jibril ni dia takkan turunkan wahyu ikut suka hati dia ataupun pada orang sesuka hati. Bila ada seseorang Jibril lihat mungkin diorang ni tak sesuai untuk penurunan wahyu, dia tak akan turunkan. Dia tunggu waktu-waktu yang mana ada orang yang sesuai, barulah wahyu itu turunkan. Jadi kita nampak di sini bila ada satu keadaan yang private macam tu kan, maknanya antara Osman, Aisyah, Nabi, 3 orang ada waktu tu. Jadi kita nampak tempat itu tertutup, keadaan itu tak ada orang lain. Dengan kata yang lain, kita kata Jibril memberikan satu penghormatan dan Nabi melihat dia satu bentuk kemuliaan yang diberikan kepada Aisyah. Aisyah memang dah banyak kali yang sampaikan ada riwayat ketika Nabi bersama dengan Aisyah dalam satu selimut pun wahyu diturunkan. Itu sebagai bukti tanda kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini kita nampak bila ada Osman, ada satu lagi insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak apa Osman ada pun Allah berikan keizinan untuk diturunkan wahyu itu pada waktu tersebut. Jadi sebab tu Aisyah kata di sini bila Nabi dah muliakan orang itu, Allah juga muliakan. Kemudian Jibril menurunkan wahyu mengikut kepada perintah Allah dengan keberadaan Osman pada waktu itu. Kita ni siapa nak kata Osman itu dilaknat? Okay? Sebab pada waktu itu berlaku banyak kekisruhan sehingga orang melaknat Osman, mencerca Osman, ni kata Osman yang bukan-bukan. Jadi bila ada orang tanya dengan Aisyah, apa pendapat kau dalam keadaan kita sekarang ini, orang ramai yang sedang mencerca Osman. Jadi ini yang Aisyah berikan kepada dia dengan satu contoh bukti kalau Allah itu muliakan Osman dalam keadaan yang di mana wahyu diturunkan ketika dia ada bersama dengan Nabi. Siapa kita untuk mencela Osman radhiyallahu anhu? Ini pendapat Aisyah sebagai satu bentuk kesaksian Aisyah untuk Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yunus dari Umar bin Ibrahim al-Yashkuri dan ibunya bahawa dia bertanya kepada Aisyah tentang Osman di dekat Kaabah. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Maknanya hadisnya sama cuma dipertanyakan itu situasinya lain-lain situasi. Baik, seterusnya muka surat 430 kita ada di sini satu lagi subtopik berita tentang terjadinya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Osman dan beliau teguh di atas kebenaran. Imam Ahmad berkata, Aswad bin Amir telah mengirimkan kepada kami dan dia berkata, Sinan bin Harun telah mengatakan kepada kami dan dia berkata, Kulayb bin Wa'il telah mengatakan kepada kami dari Ibn Umar, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang fitnah yang akan terjadi dan beliau bersabda,
Itu Nabi SAW bersabda, yuqtalu fiha hazal muqanna'u yawma izin zulman. Orang yang menutupi wajahnya ini akan terbunuh secara zalim pada waktu itu. Lalu aku melihat orang tersebut, ternyata dia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibrahim bin Sa'ad dari Syazan. Beliau mengatakan hadis ini hasan gharib dari sisi ini dan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kita ada hadis yang kedua bagi menguatkan hadis kita yang pertama itu tadi, iaitu Imam Ahmad berkata, Affan telah mengatakan kepada kami dan dia berkata, Wuhaid telah mengatakan kepada kami dan dia berkata, Musa bin Utbah telah mengatakan kepada kami, kakekku datukku dan bapa ibuku Abu Habibah telah mengatakan kepadaku bahawa dia masuk ke dalam rumah dan Uthman sedang terkepung di dalamnya. Beliau mendengar Abu Hurairah yang meminta izin untuk berbicara, maka beliau mengizinkannya. Dia berdiri seraya memuji Allah Subhanahu wa taala lantas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innakum talqawna ba'di fitnatan wa ikhtilafan أو قال اختلافا وفتنة فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله قال عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك. Sesungguhnya kalian akan menemui fitnah dan perselisihan, atau kalau tidak salah baginda bersabda, perselisihan dan fitnah setelah aku nanti. Maknanya sini Nabi kata setelah baginda wafat, orang ramai akan melihat adanya banyak fitnah pada waktu itu. Jadi ada orang yang bertanya, siapa yang harus kita ikut, wahai Rasulullah? Jadi bila berlaku banyak fitnah, banyak sangat kekicauan pada waktu setelah kewafatan Nabi SAW, siapa yang perlu kita ikut pada waktu itu? Sebab Nabi SAW sudah tidak ada. Kalau Nabi ada, pasti kita akan mendengar nasihat Nabi, fatwa yang dikeluarkan oleh Nabi. Jadi sekarang bila Nabi SAW sudah meninggal, siapakah yang seharusnya kita ikut? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Jadi baginda menjawab, ikutilah Al-Amin. Al-Amin ialah orang yang terpercaya, orang yang benar-benar ikut Nabi SAW, itu maksudnya. Ini dan para sahabatnya yang berada di pihaknya. Sambil beliau menunjuk kepada Uthman. Jadi bila Nabi kata, ikutlah Al-Amin dan orang yang menyokong dia, Al-Amin itu Nabi tunjukkan siapa? Uthman bin Affan. Jadi bila berlaku fitnah pada zaman Uthman dia, kita dapati pada waktu itu Nabi dah ingatkan awal lagi Nabi dah beritahu bila berlakunya satu situasi di mana orang mencela Uthman, orang fitnah Uthman, masih kita kena tetap ikut Uthman ini. Alaikum bil amin, hendaklah kalian ikut dia dan mereka yang menyokong Uthman radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu ramai yang menyokong Uthman, ramai yang support Uthman radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang mencela, ada yang memfitnah dia, kan, sehingga membawa kepada peristiwa pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu. Tapi Nabi ingatkan kepada orang ramai sebelum terjadi peristiwa itu, semasa Nabi hidup, ikut siapa? Uthman. Dan juga mereka yang menyokong Uthman. Ini yang Nabi SAW ingatkan. Jadi Imam Ibn Kathir ketika dia memberikan komentar pada hadis ini, dia kata hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, tetapi dengan sanad yang hasan, iaitu jayyid, baik. Tidak ada yang mengeluarkannya dari jalur periwayatan ini. Baik, ada hadis yang lain di sini, hadis nombor 16 ni, masih lagi dalam riwayat Imam Ahmad, yang mana dia berkata, Abu Usama, Hamad bin Usama telah mengatakan kepada kami dan dia berkata, Kahmas bin Al-Hasan telah mengatakan kepada kami, dan yang Abdullah bin
Syaqir, dia berkata, Harami bin Al-Harith dan Usamah bin Khuraim pada saat itu sedang berperang, telah mengatakan kepadaku dan mereka berdua mengisahkan satu hadis. Mereka tidak menyangka bahawa masing-masing mereka telah menceritakan hadis tersebut kepadaku dari Murrah Al-Bahzi. Dia berkata, Bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah. Di saat kami tengah bersama Rasulullah di sebuah jalan yang ada di Madinah. Faqala, كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر? Apa yang akan kalian lakukan jika fitnah menerjang seluruh penjuru bumi bagaikan tanduk sapi? Kenapa diumpamakan seperti tanduk sapi di sini? Sapi ni lembu mungkin. Sapi kalau sundal macam mana? Dia tanduk gitu je. Apa yang dia nampak dia tanduk je? Gini. Kalau dia tengah marah. Itu lembu apa? Lembu apa yang nama tu? Kerbau kan? Bakar macam tu juga. Tak, kalau lembu macam tu tak? Yang lembu bertanduk lah. Lembu yang tak ada tanduk jangan fikir. Apa dia? Oh, yang dia korban dia dalam tetap. Oh, susah juga. Tapi dia ada tanduk. Buffalo. Tak apalah. Yang penting dia ada tanduk, dia. Yang penting dia ada tanduk. Apa dia? Tak, dia bila perkataan bakar. Bakar ni maksudnya lembu betina. Surah Al-Baqarah. Bukan bakar, tapi ni yang bertanduk lah. Lembu jantan tu. Sebab dia kata Al-Baqarah, dia bawa kata bakar ni. Tak apalah, yang penting itu lembu. Yang penting itu adalah lembu. Kalau nasna'u maza ya Nabi Allah, jadi Nabi kata bila nanti ada fitnah. Fitnah ini dia macam lembu tu tadi lah. Dia main sonol je kan. Dia tak kisah dah. Baik ke tak baik ke. Semua dia main sonol dengan kandung dia. Jadi orang ramai tanya kepada Nabi. Kalau dah begitu keadaannya, kami nak buat apa? Okay, apa yang perlu kami lakukan? Jadi Nabi kata di sini, alaikum hadha wa ashabu. Au ittabi'u hadha wa ashabu. Qala fa-asra'at حتى يعيت فلحقت الرجل فقلت هذا يا رسول الله قال هذا فإذا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذا وأصحابه. Jadi mereka tanya, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ikutilah orang ini dan sahabat-sahabatnya. Aku pun percepatkan jalanku agar jelas bagiku hingga aku mendekati lelaki tersebut. Lalu katakan, apakah dia yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Baginda menjawab, dia. Ternyata lelaki itu adalah Uthman bin Affan. Rasulullah SAW berkata lagi, dia dan sahabat-sahabatnya. At-Tirmizi berkata dalam Jami' iaitu kitab sunannya, Muhammad bin Bashar telah mengatakan kepada kami, Abdul Wahab Al-Thaqafi telah mengatakan kepada kami dan dia berkata, Ayyub telah mengatakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abi Al-Asfahani bahawa para khatib berbicara di negeri Syam dan di antara mereka ada sahabat Nabi SAW. Kemudian berdiri orang yang terakhir bernama Murrah bin Ka'ab seraya berkata, kalau tidak kerana hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW, maka aku tidak akan berbicara. Lantas dia menyebutkan tentang fitnah dan menyebutkan seorang lelaki yang menutupi mukanya dengan kain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun dia ini
pada saat itu berada di atas petunjuk. Maka aku pun mendatanginya yang ternyata adalah Osman bin Affan. Lalu aku menghadap Rasulullah dan katakan, apa dia yang anda maksud? Baginda menjawab, benar. Kemudian At-Tirmizi berkata, hadis ini sanadnya hasan sahih. Jadi di sini yang kita lihat permulaan fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian yang melanda umat Islam. Berlaku bermula pada zaman Osman. Okey, yang mana fitnah itu membawa kepada pembunuhan Osman bin Affan. Jadi di sini Nabi SAW dah berikan hint. Nabi dah berikan petunjuknya. Dengan yang mana Nabi kata nanti akan berlaku kepada kalian yang ikhtilafan. Fitnatan wa ikhtilafan. Fitnah dan juga perselisihan yang berlaku. Kemudian Nabi ingatkan bila berlaku perselisihan itu, kita ada banyak hadis ini. Hadis nombor 15, 16, hadis nombor 17 di situ. Ketiga-tiga hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang perlu kalian ikut pada waktu itu adalah orang yang menutup wajahnya tadi. Siapa di kalangan mereka yang mendengar ucapan Nabi ikut orang yang tutup wajahnya itu? Ternyata bila setelah mereka ikut, mereka dapat bahawa ia adalah Osman bin Affan. Jadi bermain di sini, walaupun pada waktu itu kelak, nanti kita akan bincangkan, Osman dia difitnah dengan fitnah yang begitu dahsyat. Tapi Nabi masih lagi perintahkan kepada kita ikut dia. Kerana Osman itu berada di atas jalan kebenaran. Walaupun orang fitnah dia, yang bukan-bukan. Dan walaupun orang bunuh dia. Jadi maknanya Nabi dah ingatkan dah kepada para sahabat pada waktu itu. Ikut Osman walau apapun yang terjadi. Okey? Baik, seterusnya. Kita lihat di sini. Antara sebab kenapa Osman ini menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Kita lihat di sini ialah tentang kesungguhan Osman yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu telah diriwayatkan dari pelbagai jalur bahawa beliau pernah solat dengan membaca satu keseluruhan Al-Quran dalam satu rakaat di Hajar Aswad pada musim haji. Dan ini adalah ketekunan beliau radhiyallahu anhu dalam beribadah. Satu rakaat 30 juzuk. Boleh? Saya minum air. Tapi Osman dia buat. Osman boleh baca satu rakaat 30 juzuk. Okey, kita satu rakaat satu juzuk boleh? Satu rakaat setengah juzuk pun kita jangan bebel sampai tahun depan kita ingat 50. Betul saya kata? Kita kan ingat 50. Aku tak ingat-ingat tau. Aku solat kat masjid imam tu baca setengah juzuk. Ya Allah. Kita ngombat imam tu ya. Sampai bila-bila sampai mati kita ingat imam tu kan. Tapi ni kita dapat beri lah. Osman dia tak jadi imam. Okey, Osman tak jadi imam sebab dia tahu tak semua orang pun ada kemampuan sebagaimana dia. Kan? Tapi kita nampak di sini bagaimana ketekunan Osman bin Affan ketika dia beribadah kepada Allah. Orang yang begini, macam mana orang boleh fitnah? Pelik juga kita kadang. Kan orang yang baik macam ini, yang dia tidak ada kompromi ketika dia beribadah kepada Allah dan dia menunjukkan kesungguhan yang tidak berbelah hati. Dan dia mampu tau, kita bukan kata dia menyusahkan diri dia, bukan menyusahkan diri dia. Kalau seseorang itu dia ada kemampuan untuk dia beribadah lebih, untuk dia beribadah dalam keadaan yang tidak menyusahkan diri dia, okay, dan dia masih lagi menunaikan hak orang lain tanpa dia, kita kata, membiarkan orang yang ada di sekitar dia dipersilakan untuk dia beribadah dalam keadaan yang sedemikian. Dari sini kita dapati bukti yang menunjukkan bahawa ketekunan Osman dalam beribadah itu tadi, satu rakaat, satu juzuk, iaitu 30 juzuk. Kita satu bulan dia nak kalah satu 30 juzuk. Dia punya bercinta, dia punya susah tu kan.
Susah, tapi satu rakaat 30 juzuk sampaikan ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Osman beribadah untuk menunjukkan kemuliaan yang ada pada Osman. Di sini muka surat 433, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada azab iaitu akhirat dan mengharapkan rahmatnya? Di surah Az-Zumar ayat ke-9 ini yang dimaksudkan dengan orang yang dia bangun pada waktu malam, dia sujud, dia berdiri dan dalam keadaan yang pada takut pada azab Allah, orang ini adalah Osman bin Affan. Ada di kalangan ulama tafsir yang menyatakan bahawa dia adalah Osman bin Affan. Begitu juga Ibn Abbas ketika dia mentafsirkan surah An-Nahl ayat yang ke-76, dia kata apa? Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Adakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Maksudnya adalah Osman bin Affan. Okey. Ayat ini kalau kita buka pada surah An-Nahl ayat yang ke-76. Jadi kalau siapa ada apps Al-Quran dalam phone boleh lihat. Ayat ini Allah berikan kepada kita dengan dua perumpamaan. Okey, kita ada dua orang yang mana Allah letakkan dalam satu ayat ini. Surah An-Nahl ayat yang ke-76. Allah kata apa? Wa daraballahu mathalan rajulaini, dan Allah memberikan perbandingan lagi tentang dua orang lelaki. Dua orang lelaki yang bagaimana? Baik, yang pertama, lelaki yang pertama Allah berikan perumpamaan di sini. Ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Allah kata tentang lelaki yang pertama ini. Lelaki yang pertama ini Allah kata dia adalah orang yang keluh pekat dari semula jadinya. Orang yang dia tak boleh dengar semula jadi, sejaklah dia begitu keadaan dia. Jadi Allah sebutkan tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya, dan orang ini dia tak dapat nak ungkapkan. Maknanya apa? Dia bisu. Dia tak boleh nak ungkapkan apa yang dia fikirkan. Kemudian Allah kata lagi, orang ini dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya, dan dia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana saja dia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah. Jadi itu seorang lelaki yang mana dia pekak, bisu, okey. Kemudian dia menjadi bebanan kepada orang yang menjaganya. Kemana saja dia pergi, orang ini tak dapat memberikan faedah kepada orang yang menjaganya, bahkan kepada diri dia sendiri. Allah berikan kepada kita dengan satu lelaki. Allah letakkan dengan lelaki yang kedua dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat yang ke-76 itu. Allah kata apa? Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Apakah sama lelaki yang pertama itu tadi pekak tuli pekak sangat. Okey, bisu, pekak, kemudian di bawah jagaan seseorang tetapi tidak memberikan faedah langsung kepada seseorang, bahkan menjadikan beban kepada orang itu. Adakah sama dengan orang yang dia boleh berkata-kata, serta maknanya dia bukan pekak, bukan bisu, yang mana dia boleh dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan dan dia sendiri pula di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Beza tak dua orang? Beza ya? Jauhnya seperti langit dan bumi, takkan sama.
kedudukannya. Dan di sini, kalau kita rujuk pada pentafsiran, lelaki yang pertama ini sebenarnya adalah hamba kepada Osman. Osman jaga dia. Osman jaga dia. Osman tanggung hidup dia. Sebab apa? Kita tahu Osman ni orang yang mulia. Lelaki ini pekak, bisu. Okay? Sepatutnya, kalaulah dia ini tidak dapat mendatangkan hasil, maaf saya kena perkataan itu ya. Kalaulah orang ini tak dapat mendatangkan hasil, tak sepatutnya Osman jaga dia. Kan? Tak menguntungkan. Ada orang, dia pekak, dia bisu, tapi dia boleh berdikari kan? Okay, dia boleh berdikari. Maknanya dia kalau kita suruh apa-apa, dia boleh buat berdiri di atas kakinya sendiri. Walaupun dia tak boleh dengar, walaupun dia tak boleh melihat, tapi dia tak menyusahkan orang lain. Kita dapat banyak contoh di sekitar kita orang yang walaupun dia ada kekurangan, tetapi dia tidak menyusahkan orang lain. Tetapi lelaki ini, Allah kata, dia dah dalam keadaan yang pekak, tak boleh melihat, kemudian dia tak boleh nak ungkapkan apa yang dia rasakan dalam diri dia, menjadi beban kepada Osman. Satu perkara masalah bila yang berlaku sebenarnya kepada lelaki ini, dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Osman ni jaga dia, tapi kemudian last apa yang dia buat? Dia tolak kebaikan-kebaikan Osman, dia ajak orang lain muda kepada kemungkaran. Sebab itu Allah datangkan contoh ini dalam ayat ini. Satu orang hamba ini yang dah diberikan dengan pelbagai macam kemudahan pada diri dia, tapi akhirnya dia tak sama sebagaimana tuannya yang boleh dengar, yang boleh berbicara, kemudian solat malam, yang menegakkan keadilan. Kerana kita macam ni, kalau orang dah buat baik pada diri kita, tapi kemudian kita ni umpama melepaskan anjing yang tersepit ni kan, kita dah lepaskan kaki gigit kita, adakah kita adil? Kita tak adil. Sebab tu Allah kata, wa may ya'muru bil adli. Adakah sama dengan orang yang dia memerintahkan kepada keadilan? Dengan macam orang yang pertama tadi tu, yang dia tak ajak kepada keadilan, bahkan dia gigit tuan dia sendiri. Tak sama situasinya. Daripada dua-dua ayat ini kita nampak dalam surah Az-Zumar ayat 9, kemudian kita ada surah An-Nahl ayat yang ke-76. Kita dapati bahawa Allah, walaupun Allah tak sebut secara jelas nama Osman, tetapi sebenarnya Allah menguatkan tentang kepribadian Osman Ibn Affan dalam Al-Quran. Allah sebutkan Osman Ibn Affan dalam Al-Quran. Walaupun Allah tak sebut nama dia, tapi Allah sebutkan tentang kepribadian dia. Allah sebutkan tentang diri dia sebagai seorang insan yang mulia. Orang yang begini kita lihat, bagaimana sampai sanggup ada orang boleh fitnah. Ini satu poin yang perlu kita fikirkan. Bagaimana sanggup orang boleh fitnah? Orang yang mana Allah sebutkan kemuliaan dia sebagai insan yang bangun malam, yang sujud, yang mendekatkan diri kepada Allah, dan juga orang yang menegakkan keadilan. Sampai kan Allah meletakkan perbandingan antara dia dengan hamba dia tu yang telah dibebaskan. Okey, hamba tu Osman dibebaskan tu. Maknanya kalau kita lihat di dalam tafsiran Imam Ibn Kathir, dijelaskan bahawa hamba itu ialah maula. Maula maksudnya dulu dia adalah hamba, kemudian dia dibebaskan. Jadi kata maula Osman, dia merupakan hamba Osman. Okey, yang Osman dah bebaskan. Tapi bila Osman bebaskan, apa dia buat? Dia tak ajak orang lain kepada kebenaran. Dia tak menegakkan keadilan. Apa yang dia buat ialah dia ajak kepada kemungkaran. Beza dengan tuan dia yang Masya Allah tabarakallah, Allah berikan dengan penglihatan, Allah berikan dengan pendengaran yang baik, kemudian dia ajak kepada kebenaran, takkan sama situasi antara kedua-dua orang ini. Daripada sudut kemuliaan, status, daripada sudut pengamalan dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti di sini Osman lebih baik daripada orang yang dia bantu. Okey,
Baik, kemudian Hasan radhiyallahu anhu berkata, mereka membunuh orang tua berubat yang jelas tanda sujudnya, yang melalui malam dengan bertasbih, juga membaca Al-Quran. Ini satu bentuk kezaliman yang berlaku kepada Uthman bin Affan pada waktu itu. Baik, kita lihat tentang isteri dan putera-puteri Uthman, siapakah mereka. Beliau menikahi Ruqayyah, puteri Rasulullah SAW, dan dianugerahkan seorang putera bernama Abdullah, dan beliau diberi kunyah dengannya, iaitu Abu Abdullah, di mana pada masa jahiliyah beliau berkunyah dengan Abu Amr. Setelah Ruqayyah wafat, beliau pun menikahi adiknya, iaitu Ummu Kulthum, dan kemudian Ummu Kulthum juga wafat. Jadi dua puteri Nabi SAW dinikahi oleh Uthman. Ini juga sebagai, saya nak kata, sebagai satu bukti yang menunjukkan kalau Nabi dia boleh kahwinkan dua anak perempuan dia dengan satu orang lelaki, bermakna Nabi pandang mulia dengan lelaki itu. Betul tak? Nabi percaya lelaki ini adalah lelaki yang baik, yang soleh, yang betul-betul beriman kepada Allah dan benar-benar mampu untuk membawa dirinya di dalam agama ini dengan sebaik dan seikhlas mungkin. Jadi Nabi nikahkan dengan kedua-dua anaknya. Pada lepas satu kakak dah meninggal, ada lagi seorang adik perempuan ini, Nabi SAW pilih Uthman untuk nikah dengan putrinya. Maknanya Nabi percaya ini adalah orang yang baik. Nabi tak ambil lelaki sebarangan sebagai menantu dia. Untuk anak perempuannya Nabi tak ambil begitu. Nabi nampak dia adalah orang yang baik. Walaupun kita dah tahu ada satu kisah yang berlaku dalam kehidupan, contoh suatu Zainab tu anak Nabi SAW. Walaupun suaminya musyrik di awal Islam, Zainab, tapi suaminya seorang yang baik. Kita nampak, maknanya Nabi melihat akhlak kepribadian yang ada pada diri seorang lelaki sebelum bernikah dengan anak perempuan. Okay, walaupun pada waktu itu menantunya Abu As pada waktu itu seorang yang musyrik di awal keislaman, maknanya di awal zaman-zaman Islam tu, Abu As, Zainab ni, suami kepada Zainab, dia tak masuk Islam. Tapi walaupun dia tak masuk Islam, dia jaga Zainab dengan baik. Pada waktu itu, dia jaga Zainab dengan baik, sayang Zainab, betul-betul jaga, berakhlak. Walaupun dia seorang musyrik, dengan Nabi SAW pun dia adalah orang yang santun, orang yang masih lagi menghormati Nabi SAW. Nampak jelas di sini, Nabi SAW dia tak pilih orang yang akhlak dia bobrok, akhlaknya kalau orang tepi-tepi jalan, dia tak pilih macam tu. Mesti ada kualiti daripada sudut akhlak, budi pekerti. Sebab tu Nabi ingatkan kita kalau nak cari menantu, kita nak cari suami yang sekarang. Balik pada diri sendiri. Kita kalau nak cari menantu, nak cari suami ni, dia bukan semata-mata orang tu dia beriman kepada Allah, tak. Nabi kata apa? Lelaki yang mana dia adalah orang yang beriman dan berakhlak. Kalau dia solat, puasa, bayar zakat, pergi umrah, pergi haji, kan? Ustaz macam mana pun, tapi kalau akhlak tak ada, pangkar. Pergi pangkar. Nabi letak pada kualiti diri seseorang tu, dia orang yang beriman dan juga berakhlak. Dua tu. Itu yang Nabi pesan kepada bapa-bapa. Okay. Kalau kalian ada seorang lelaki yang mana baik agamanya, baik akhlaknya, yang minang anak kalian, yang melamar anak kalian, terima pinangan tersebut. Itu pesan Nabi kepada bapa-bapa yang mana nak ada menantu. Begitu juga pesan Nabi, saya ambil itu sebagai satu, saya nak kiaskan dia lah, sebagai satu pesanan kepada kita ni orang perempuan. Bila nak cari suami, pasangan bukan semata, solat bagus. Syahadu tengok orang solat. Kita jangan tertipu dengan agama seseorang. Okay? Tak semestinya orang yang solat, bukan saya kata solat tu tak baik, solat tu baik, Masya Allah, bagus. Tapi tak semestinya orang yang solat ini, dia juga orang yang berakhlak. Apa ramai orang yang solat pukul bini. Maaf, saya kata begitu. Apa ramai orang yang solat, bila dia berbual dengan isteri dia, na'udzubillah, punyalah kasar,
tak menghormati mentua kan, tak menghormati adik-beradik kita sebagai isteri ni, tak menghormati dia. Tapi solat, dia solat solat. Sama juga kita orang perempuan solat dia tapi cakap bukan kasar ni. Aduh, maknanya di situ kita dapat Nabi ingat kepada kita, jangan tertipu dengan agama yang ada pada diri seseorang. Okey? Kita tak semestinya orang tu dia solat, dia menjalankan setiap apa yang terkandung dalam agama ini, dia adalah orang yang berakhlak mulia. Tapi orang yang dia beriman, kita lihat keimanan. Kalau dia betul-betul beriman bertakwa kepada Allah, insya-Allah akhlaknya ada. Insya-Allah akhlaknya ada. Okey? Beza dengan orang yang dia setakat melakukan semua amal ibadah dia, tapi dia tidak menghayati pengamalan ibadah dia. Kerana orang yang betul-betul dia beramal soleh, dia akan secara tak langsung dia akan jadi orang yang berakhlak. Cuma susah kita nak ingat. Nanti dia dah kahwin pula malam. Menyesal lah tu. Kita dah kahwin, baru kita tahu tau. Masalahnya macam tu. Kan dia memang kita nampak bagus lah orang ni solat kan. Solat dia buat mana dia nak bermandai. Saya 7 tahun saya boleh baca. Wah, kan kiraat dia macam kiraat. Tapi bila ada masalah, mula kita nampak. Ini satu perkara yang saya boleh bagi kita kalau nak tahu orang tu berakhlak tidak tengok ketika dalam keadaan dia diuji oleh Allah SWT. Dalam keadaan dia kena ujian ataupun dalam keadaan dia susah, kita akan nampak macam mana akhlak dia. Boleh tak dia jaga pertuturan dia? Boleh tak dia kawal rasa marah dia? Boleh tak dia masih lagi mengekalkan akhlak dan budi pekerti ketika dia marah? Ketika dia Allah uji dengan mungkinlah macam-macam ujian ni. Macam mana? Di situlah kita akan nampak, okey ke tak orang ni? Bukan saya suruh uji kalau kahwin, nak uji ni. Bolehlah nak buat dengan berhikmah. Tengok okey ke tak? Kalau dah mula pekik-pekik, mula marah, mula banding-banding, ni tak boleh. Fail. Betul. Orang lelaki, maaf saya kata, kalau dengar kat sini dengar lah. Orang lelaki, kalau nak cari isteri, dia nak cari yang perfect. Hujung rambut sama hujung kaki perfect. Mesti boleh masak, boleh cuci kain, boleh buat tak, boleh jaga budak, susah yang budak, semua kan, boleh jaga saya. Semua mesti perfect. Jadi tak boleh sikit kurang. Mesti pandai agama, pakai tudung, tak pernah ada masalah dengan orang lelaki. Mesti perfect. Dia mesti nak cari isteri yang macam itu. Sebab apa dia tak nak ada masalah dalam hidup dia. Betul tak? Tapi dia lupa tentang diri dia. Dia lupa tentang diri dia yang tak perfect mana pun. Kalau suruh baca Al-Fatihah mungkin mengalangkan muka. Tapi nak cari isteri yang hadisah, masalah. Nak cari isteri yang pandai baca Quran semua kan. Diri sendiri tak macam ni, tak masalah. Isteri, boleh masak tak? Masak, pada masak, tak payah dari bini aku. Kau? Suka. Betul, kadang-kadang saya pelik manusia. Dia nak cari isteri yang macam bidadari dekat syurga tau. Tak boleh salah tau. Tapi kalau diri dia, ya Allah, tak boleh baca Quran. Kan ada imam tu terletak lagi, lutut boleh lebih tiba. Tak boleh, dia tak boleh. Nak suruh kusuk baju pun tak boleh. Nak suruh potong bawah tak boleh lagi. Suruh flush dekat toilet pun tak boleh kadang-kadang. Ini kemarahan yang kadang-kadang orang lelaki dia tak perasan tu. Dia nak tengok perempuan mesti perfect. Kalau perfect lah, perempuan perfect lah rumah tangga. Tapi masalahnya, dia bermula daripada pemimpin yang bagaimana. Sebab yang nak pimpin tu suami ke isteri? Suami. Kan? Yang nak memimpin keluarga tu siapa? Takkanlah semua isteri nak buat. Kalau gitu tak payah kahwin. Senang. Kalau semua aku buat, aku tak payah kahwin kan? Apa kita ada hidup perkongsian kehidupan kalau semua lelaki, kalau semua isteri nak buat?
Semua benda dia kena buat. Buat apa itu? Lebih baik saya hidup sendiri. Tak, saya bukan menggalakkan single. Saya tak galakkan single. Kalau ada jodohnya, alhamdulillah, nikah. Itu alhamdulillah. Tapi kadang-kadang, sebab apa saya baca satu orang share lah. Kita masuk sikit lah yang sini. Dia share dia kata apa? Kalau orang lelaki ni dia buat satu status lah dekat ni. Mungkin ada yang ramai dah baca dia. Dia ada orang share dekat Facebook. Lelaki ni kata apa? Dah bagus-bagus, aku hidup dengan mak aku masak sedap. Tiba-tiba kahwin dengan perempuan yang tak reti nak masak, yang baru nak belajar masak, kena downgrade ni, lebih baik tak payah. Please don't, dia kata. So bad, yes, so bad, very bad, very bad, very bad. The mentality yang ada pada ni very bad. Saya kata, kau kenapa cakap gitu? Lepas tu, bagus juga lah ada perempuan-perempuan yang letak dekat bawah dia apa? Aku dah bagus-bagus hidup mewah dengan mak bapak aku. Tiba-tiba hidup dengan kau kena kongsi semua tu kena bagi dua. Buat apa aku nak downgrade? Please don't. Betul juga kan? Betul lah, kita sebenarnya yang downgrade orang perempuan tau bila kahwin, bukan orang lelaki. Orang lelaki salah. Kita orang perempuan kita kahwin, kita sudah hidup dengan mak kita happy, tak ada masalah tu. Kita hidup dengan seorang lelaki, semua beban dia kita kena share dengan dia. Betul tak? Semua kita duduk dengan mak kita, tak pernah mak kita belikan kita lotion murah-murah. Tiba-tiba kita kahwin dengan dia, kita kena beli lotion murah. Sebab apa dia? I tak cukup duit, kita sabar. Sebab suami kita. Kita tak duit apa? Lepas tu kita ada sedikit khilaf, tak pandai masak, kau tak boleh terima hello. Ini dah cerita apa aku cakap? Tak betul macam kenapa kau tak boleh terima lah? Kita boleh terima buruk baik seorang lelaki daripada kau tak ada apa-apa. Benda kau sekarang daripada dia tak ada apa-apa kan, dia kerja mungkin tak ada kereta, tak ada motor. Kita boleh terima hidup susah dengan dia. Kita boleh downgrade hidup kita. Kita boleh terima duduk rumah satu bilik satu hal pun kita boleh. Sebab apa? Suami sayang sangat. Boleh. Tapi kita kalau silap sikit, dia tak boleh terima. Mana letak? Sebab tu Nabi lihat orang lelaki yang beriman, orang lelaki yang berakhlak, dia tak akan lihat seorang isteri dalam pandangan yang rendah. Macam mana pun perangai dia, dia takkan rendahkan isteri dia. Tak pandai masak, sama-sama lah. Kan tak pandai itu, tak pandai sama-sama lah. Susah senang sama-sama. Sebagaimana dia boleh terima lelaki itu, susah senang sama-sama. Tak ada duit tak, susah sama-sama. Daripada duduk bukan katil yang tak opok sampai katil yang opok, boleh sama-sama. Itu masalahnya. Di sini sekarang ni, kalau lelaki yang Nabi kata, orang lelaki yang dia beriman sahaja, tapi dia tak berakhlak, dia juga tak akan berakhlak dengan isteri dia. Dia akan lihat isteri dia sikit salah dia. Kalau kita isteri dia tengok dia, kau jangan pengajar aku. Lelaki macam tu, minta maaf. Kita kalau isteri, dia tak boleh, mulut kau jaga, kau bini. Lelaki macam tu. Tapi kalau dia buat, kita boleh. Minta maaf, saya memang cakap lepas ni pagi ni. Minta maaf, sebab kadang-kadang kita lupa. Kalau lupa, kena ingatkan. Kadang-kadang ingatkan cara baik, tak ingat, dia kena ingat dengan cara kasar. Baru dia ingat macam tu. Sebab itu kita nampak di sini, Nabi SAW bila dia nak cari menantu, dua beriman, berakhlak. Baik agamanya, baik akhlak. Sama, kita orang perempuan nak cari suami macam tu. Jangan letak sebab I love you, you love me. Tak ada, kita tak hidup dengan I love you, you love me sepanjang masa. Mula-mula yes, masa-masa honeymoon I love you, you love me. Setahun ke tahun I love you, you love me, tak ada maknanya. Okay. Tak ada maknanya. Banyak problem I love you, you love me, hilang keimanan. Tak tahu lah bagaimana dengan I love you, you love me. Okay, I kentut duluan dah macam tu. Kasih tahu dia. Okay, kemudian setelah kedua-dua anak Nabi meninggal dunia ya, Osman dia menikahi Faqiqah binti Ghazwan bin Jabir dan dianugerahi seorang putera bernama Abdullah Al-Aswad. Lantas beliau menikahi Ummu Amr binti Jundub
bin Amr al-Azdiyah, dan dianugerahi beberapa orang anak iaitu Amr Khalid, Aban Umar dan Maryam. Namanya juga ada dia. Okay, lalu beliau menikah dengan Fatimah binti Al-Walid bin Abd Syams bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah, dan lahirlah Al-Walid, Sa'id dan Ummu Uthman. Kemudian menikahi Ummu Al-Banin binti Uyainah bin Hisin Al-Fazaliyah, dan dianugerahi seorang anak bernama Abdul Malik, dan ada yang mengatakan Abdullah. Lantas beliau menikahi Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abd Syams bin Abdul Manaf bin Qusay, dan lahir beberapa orang anak yang bernama Aisyah, Ummu Aban, Ummu Amr dan Banat Usman. Lalu beliau menikah dengan Nailah binti Al-Farafishah bin Al-Ahwas bin Amr bin Thaqlabah bin Al-Harith bin Hisin bin Dhammam bin Ali bin Janab bin Kalb, dan dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama Maryam, dan ada juga yang mengatakan Al-Bakar. Ketika terbunuh, beliau memiliki 4 orang isteri, iaitu Nailah, Ramlah, Ummul Bani dan Fakihah. Dikatakan terdapat bahawa beliau menceraikan Ummul Bani di saat beliau sedang terkepung. Okey, jadi maknanya di akhir hayatnya tinggal 4 sajalah isteri dia. Memang isteri kena 4 lah, di situ berlaku perceraian dan sebagainya lah dalam kehidupan dan kematian pada isteri-isteri yang beliau nikahi. Tapi ketika di akhir hayatnya ada 4 orang isteri, iaitu Nailah, Ramlah, Ummul Bani dan Fakihah. Riwayat yang terakhir itu tak tahu betul ke tidak, dia cuma sekadar riwayat sahaja. Baik, wasiat Uthman ibn Affan. Hisham bin Urwah berkata dari ayahnya bahawa Uthman radhiyallahu anhu berkata, memberikan wasiat kepada Az-Zubair. Al-Asma'i berkata dari Al-Ala bin Al-Fadl, dari ayahnya dia berkata, ketika Uthman ibn Affan terbunuh, mereka memeriksa almari-almarinya dan mereka dapati di dalamnya sebuah kotak yang terkunci. Setelah mereka buka, ternyata isinya adalah selembar kertas yang bertuliskan, ini adalah wasiat Uthman. Jadi Uthman dia memberikan wasiat kepada masyarakat yang ditinggalkan, iaitu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Uthman ibn Affan bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syurga itu benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya, dan bahawasanya Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur di hari yang tidak diragukan lagi, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Di atas syahadah itu manusia hidup, dan di atasnya pula manusia mati, dan di atasnya juga akan dibangkitkan kembali insya-Allah. Masa kekhalifahan dan umur Uthman, masa kekhalifahannya adalah 12 tahun kurang 12 hari, iaitu 11 tahun, 11 bulan dan 17 hari. Beliau dibai'ah pada awal bulan Muharram 24 Hijrah dan terbunuh pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijrah. 18 Zulhijjah. Hari ini berapa Zulhijjah? 15. Jangan buat tahlil, tak payah. Okay. Usia beliau telah mencapai lebih dari 80 tahun. Soleh bin Kaisan berkata beliau wafat pada usia 80 tahun beberapa bulan. Ada pula yang berkata 84 tahun. Qatadah berkata beliau meninggal pada usia 88 tahun atau 90 tahun. Alhamdulillah, selesai. Okey, ada apa-apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pada pagi ini? Mungkin satu ataupun dua. Ada tak? Cik Maria, silakan. Kita ikut Al-Quran dan Hadis. Tuhan ada mengatakan kita ikut kita punya ambil info kita. Kalau ikut kan Nabi kan mengatakan ikut betul. Jadi macam itu maksud saya kita kena ikutlah. Kita tak boleh membantah. Kita tak boleh membantah. Unless kalau dia ketua kalau suruh buat benda yang boleh mendarat bagi kita, kita Okey, itu poin yang mana Cik Kamaya?
Tapi ada katakan Usman Rasul dia ikut dia Usman sebab dia yang ikut Osman dan mereka yang menyokong Osman sebagai pemimpin pada waktu itu, walaupun berlaku pelbagai macam fitnah yang mencela Osman bin Affan. Jadi di sini kita dapati bahawa ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah kata, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan juga pemerintah kalian. Orang yang berada di bawah pemerintahan kalian. Orang yang berada ulil amri. Pemerintah lah sekarang, pemerintah nak terjemah selalu sakit. Pemerintah. Jadi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita taat kepada pemerintah. Kalau kita konteks Singapura ni, kita lihat ia lebih kepada badan Islam yang dilantikkan untuk yang berada di bawah pemerintah. Macam kita Islam, kita lihat begitu. Jadi apa-apa pun yang berlaku tentang hukum hakam dan sebagainya, ia perlu melihat kepada apa yang telah dinasihatkan, apa yang telah dibahaskan oleh pihak pemerintah, iaitu yang MUIS sebagai wakil kepada pihak pemerintah lah untuk masyarakat Islam kita. Jadi di sini apa-apa pun yang berlaku menurut kepada konteksnya ikut kepada pemerintah, sebab pemerintah ni dia melihat kepada konteks kehidupan kita di tempat kita lah. Kita tak sama dengan negeri-negeri yang lain. Kalau negeri-negeri yang lain memanglah kan mereka ada cara mereka tersendiri berbeza dengan tempat kita. That's why penting di situ Allah Subhanahu wa taala cakapkan bila kita ikut kepada pemerintah dalam keadaan yang disuruh kepada perkara-perkara yang baik, ia akan lebih menyelamatkan keadaan kita. Okey, itu yang pertama. Ada yang kedua? Kak Ram, silakan. Pertama tadi apa? Ikut taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga pemerintah. Kak Ram ada? Apa? General. Okey, ada kena-kena tak? Okey, silakan. Orang dari segi luaran. Jangan pukul orang dari segi luaran. Maksudnya? Pasal saya tahu Usman ni terkenal sebagai sifat pemalu. Satu sahabat-sahabat kalau ikut seorang pemalu, tapi dari segi ibadahnya Masya Allah. Jadi kalau kita dalam kawan bersama kawan itu malu macam tak ada apa-apa. Jadi lebih ibadahnya Okey, faham. lebih banyak begitu. Kita tak apa-apa dia diam macam. Tapi tak faham jadi kita dah hukum orang dari Segi luaran. Kita nampak orang tu macam biasa-biasa saja, tak ada apa-apa kan. Malu je, jangan belas diam je, tak cakap apa. Kita malah ni boleh kawan ni. Boleh tak kawan ni? Diam je. Aku cakap sepatah. Tanya dia tadi kan. Boleh lah, tak rancak tak rancak sembang tak rancak sembang. Boleh lah dengan ni. Kita pun macam malah nak kawan dengan dia, tapi dia bersudut ibadah dia Masya Allah. Inilah sepatutnya orang yang kita kawan kan. Kawan dengan orang tak rancak sembang lagi selamat. Betul tak Liza? Lagi selamat kan? Tak ayat songeng kan? Dia tak cakap pasal kita tak cakap pasal dia. Tapi susah juga lah kalau ayat songeng kan. Cakap semangka kalau duduk buat kopi ni dah aku tak lupa. Dah aku tengok betul-betul kau tengok muka aku je kan. Dia baik kita balik rumah. Online je tu. Tapi kita lah bukan pentingnya kita dalam hidup, kita jangan menilai seseorang dari segi luaran dia. Mungkin daripada pandangan kita dia tidak memiliki apa-apa. Namun dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah insan yang begitu luar biasa. Sebab tu kita pun dalam hidup ni kita jangan banyak mengejar apa yang orang lain nilaikan tentang diri kita, sehingga kita lupa tentang penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Kan kita kan nak asyik sibuk, nak kejar orang pandang apa, orang ingat apa pasal kita kan. Orang tu tak suka kita ke apa kan. Kalau kita asyik fikir tentang itu, kita akan lupa untuk mengejar kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas juga ibadah-ibadah kita. Jadi yang penting di sini biarlah saya pernah kita sebutkan biarlah nama kita tidak disebut-sebut oleh penduduk bumi, tetapi ia sentiasa disebut-sebut oleh penduduk di atas sana, iaitu para malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, ada yang ketiga? Iza ada cakap apa-apa? Tak ada lah, Iza ni. Cia dah ada Cia? Tak ada. Oh, tak ada. Ya, cakap. Pertama sekali Nabi ada umat dia akhlak lah. Akhlak. Dia macam beriman dulu, akhlak dulu jaga dulu. Mm-mm. Jadi moral right. Moral, betul. Maknanya di situ? Jadi macam kita ni sebagai parents kan, bapa pertama sekali kita jadi anak madrasah anak kat rumah dengan akhlak lah. Betul. Bila dia keluar rumah jadi dapat kita orang nilai ganda akhlak di rumah mana dia boleh bawa. Baik, Pendidikan pendidikan bermula dari rumah. rumah. Tentang akhlak dan budi pekerti itu tadi. Jadi kalau dia nak pilih isteri, Ustazah cakap kan, Dia nak apa? dia nak seorang suami nak pilih isteri, dia nak Pilih isteri. Oh. dia nak yang perfect lah, semua nak ada. Ada sebab-sebabnya untuk lahirkan kemudian anak yang baik. Pendidikan banyak pada ibu lah. Betul. Pendidikan banyak pada ibu. Tapi anak juga melihat kepada bapanya. Bukan kepada ibu semata-mata. Pendidikan yang bermula daripada rumah, ia adalah pendidikan yang lebih mantap bagi saya, lebih mantap jika ibu dan bapa sama-sama berganding bahu untuk melahirkan generasi yang terbaik, iaitu umat Islam yang terbaik. Bila dia keluar daripada rumah, sebab begini, memang rumah dia amat penting ya. Kerana kalau kita berjaya menghasilkan satu anak ataupun mendidik seorang anak yang baik daripada sudut keimanan, akhlak, yang mana kita juga begitu. Okey, walaupun saya tak nafikan ada mak bapak memang teruk tapi anak baik. Okey, dia tak nafikan itu. Ini ujian masing-masing dalam hidup. Tapi bila kita dah sebagai seorang ibu ataupun ayah yang kita dah tahu agama, kita faham agama ni kan, kita perlu ada usaha untuk mendidik anak kita. Kita jangan biar dia cari sendiri untuk jadi baik. Kita nak dia melihat kebaikan itu bermula daripada diri kita yang akhirnya dia nampak dan dia mencontoh. So biasanya anak-anak dia akan lihat bagaimana mak ayah dia. Okey, bila kita berjaya menghasilkan atau mendidik seorang anak yang baik, bila dia keluar dan berkomunikasi dengan masyarakat dengan akhlak dan keimanan yang dia bawa daripada rumah yang dah kita terapkan tadi, dia akan dapat membawa orang lain juga sebagaimana diri dia. Daripada satu orang, dia boleh menghasilkan ramai lagi generasi-generasi yang baik. Mungkin daripada diri dia, dia akan bawa kawan-kawan dia ke arah kebaikan. Dan bukan dia saja, mungkin orang tua pun yang melihat diri dia akan jadi tertib untuk menjadi baik. So itu penting, bila rumah ini dia dihiasi ataupun dia bermula daripada pasangan yang soleh dan solehah, yang memiliki keimanan tidak kira di peringkat suami atau isteri, yang memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Kerana insya-Allah mudah-mudahan terhasillah zuriat yang soleh dan solehah dan seterusnya membentuk masyarakat Muslim yang minoriti di sini di Singapura sebagai sebuah masyarakat Muslim yang baik untuk akhlak dan keimanan. Sebab kalau kita baik dari segi akhlak dan keimanan, kita juga akan jadi rakyat yang baik. Kita akan cuba berusaha untuk membentuk satu masyarakat yang memiliki ketamanan yang tinggi, budi pekerti yang unggul, kan? Yang akhirnya dilihat juga oleh masyarakat non-Muslim sebagai sebuah masyarakat yang boleh membantu ke arah kemajuan negara, kan? Kita nampak begitu. Kalau kita sebagai masyarakat yang minoriti, semua bermasalah. Maksudnya kan? Ni masalahnya orang Melayu, contoh kan? Kalau ni semua orang Melayu masalah, tapi tak macam tu lah. Kita masyarakat lain ada masalah juga. Namun kalau kita bayangkan, kalau kita semua sebagai masyarakat Islam yang memiliki banyak masalah dari segi akhlak, keimanan,
dia akan banyak menimbulkan isu-isu yang membabitkan permasalahan sosial ni. Dia akan banyak buat kita asyik memikirkan bagaimana kita nak settlekan masalah orang yang tak berakhlak. Itu dia kita punya tugas. Waktu itu dia tidak akan fokus sampai kita lupa untuk fokus kepada perkara-perkara yang lain. Jadi kalau dia dah dekat rumah tidak okey, kalau dia keluar, kalau dia keluar insya-Allah dia akan jadi okey. Macam Cik Nur tadi katalah, kalau isterinya solehah, okey, perfect daripada sudut itu, insya-Allah zuriat yang dilahirkan juga adalah solehah. Tapi tanpa kita mengenapikan bahawa dia juga perlu memiliki seorang suami yang soleh untuk membentuk atau untuk membantu dia agar ada zuriat yang soleh dan solehah juga. Okey? Actually kedua-duanya memainkan peranan yang penting lah dalam Betul. kadang anak. Yes, ibu dan bapa memainkan peranan yang penting. Ustazah, Ya. maaf. Ya, tak apa. Anak sampai sekolah. Ingatkan dah pukul 12 saja, kemarin. Okey, lagi. Okay. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting untuk membentuk sebuah keluarga yang soleh dan solehah. Dia tak boleh hanya satu pihak sahaja. Okay? Tak boleh hanya isteri sahaja ataupun suami sahaja. Kedua-duanya, walaupun saya tak nafikan boleh, masih lagi boleh kita dapat anak yang soleh, anak yang solehah hanya dengan seorang isteri sahaja yang berusaha. Masih boleh jadi masalah. Dan ataupun seorang suami sahaja. Mak, sebab ada banyak isu, mak tak baik, bapak baik. Bapak baik, mak tak baik. Ada isu tu, anak dia baik, Alhamdulillah. Ada isu yang begitu. Tak mustahil, tapi dia akan jadi lebih cantik, lebih baik kalau ada dua-dua yang menggabungkan tenaga, yang bekerjasama untuk membentuk zuriat yang soleh dan solehah. Okey, baik, itu sahaja bincang kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Minta maaf kalau ada kata kasar bahasa, keadaan yang begitu berterus terang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dan juga merahmati perbincangan kita pada pagi ini. Saya juga dengan tasbih kafarah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.